لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gama Nur Iman dalam kuliah Isya hari ini. Tafsir Nur Ihsan jilid yang keempat. Hari ini surah Al-A'laq. Al-Alaq. Betul Ustaz? Ya, suratul Alaq insya-Allah. Al-Alaq. Insya-Allah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi saf pentadbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya mula teruskan ataupun macam mana? Falyatafaddal Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Seluruh warga Gema Nur Iman, pengurusinya dan seluruh staf pentadbiran, pendengar-pendengar yang saya kasihi sekalian, mudah-mudahan kita dipertemukan pada malam ini dalam keadaan dihubungkan kasih melalui ilmu sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu rahimun baina ahli. Sesungguhnya ilmu itu menghubung kasih di antara ahli-ahlinya. Jadi insya-Allah pada malam ini kita memilih surah yang ketiga. Saya pilih surah-surah yang selalu kita baca ataupun yang selalu kita dengar ataupun selalu imam-imam baca supaya kita dapat tadabbur, ya, untuk dapat kita faham. Jadi sebab itu tafsir-tafsir yang berada di hujung Al-Quran, misal Juzul Amma ini, kita nak kena habiskanlah supaya kita dapat memahami bacaan kita dalam sembahyang terutamanya. Jadi insya-Allah kalau kitab dah ada di hadapan masing-masing, kita tengok suratul Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Semua jumlahnya ialah 19 ayat. Daripada mulanya sampai pada ma lam ya'lam. Mulanya daripada mula sehinggalah ma lam ya'lam, itulah awal Al-Quran yang diturunkan. Ya, itulah awal Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Di sini dalam kitab ditulis dengan Gua Hira. Dengan di sini dengan makna fi, kalau mengaji bahasa Arab kan dia sebut dengan gua ni sebenarnya di gua sebenarnya. Di Gua Hira, Bukit Jabal Nur. Kerana Nabi SAW sebelum malam kehadiran Sayyidina Jibril alaihissalam, setelah pun melakukan rutin iaitu pergi ke sana ataupun disebut dengan
Istilah kita ni bukanlah macam bertapa lah juga. Dia duduk berseorangan diri, kerana itu ahwal para nabi-nabi sebelum tu lagi. Mereka banyak memikirkan tentang alam, banyak memikirkan tentang Tuhan, ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang melihat matahari pada awalnya tiba-tiba hilang, maka dia kata ini bukan Tuhan, kerana Tuhan tidak akan hilang. Begitulah ahwal para anbiya. Nabi kita SAW pun demikian. Jadi usianya ketika itu dah nak masuk ataupun kita kata 40 tahun. Nabi-nabi dilantik pada usia 40 tahun. Ya, sebab itu angka 40 ini angka yang cukup signifikan dalam agama kita. Sehingga orang tua pun kata, walaupun kita taklah terlalu berpegang, cuma ada kebenaran sedikit sebanyak yang menggambarkan bahawa bila masuk saja usia 40, kalau perangai tak berubah lagi, risau, susah dia nak berubah. Sebab definisi kepada orang tua itu, ya, dipanggil asy-syaikh. Asy-syaikh ini kita nak panggil pada budak-budak boleh. Dengan syarat dia mempunyai ilmu yang hebat, ilmu yang tinggi. Rutbahnya itu tinggi dalam kedudukan ilmu. Kalau kita tengok dalam kitab disebut asy-syaikhu bila diitlaq akan digunakan kepada mereka yang bawah usia 40, maka dia mestilah seseorang yang man balagha rutbata ahli ilmi. Dia telah mencapai kedudukan ahli ilmu. Tapi kalaulah digunakan kepada kanak-kanak, kepada budak-budak, yang tu dia kena, bukan, kalaulah nak gunakan selepas daripada tu, kalau tak ada ilmu pun, boleh kita gunakan dengan asy-syaikh, dengan syarat, dia sudah berusia 40. Maknanya 40 ini dah bukan usia pemuda lagi lah, walaupun kita agak-agak muda lah juga lagi kan. Tapi sebenarnya dia sudah masuk satu fasa, iaitu usia menuju usia kematangan. Jadi para anbiya banyak diutuskan pada usia 40. Dan Nabi kita SAW juga pada usia 40 tahun. Ya, usia 40 dilantik menjadi Rasul. Istimewanya Nabi kita, risalah yang akan disampaikan, yang akan diterima, ialah risalah yang akhir. Tak ada lepas tu. Allah Subhanahu wa taala mengesahkan bahawa ini adalah khatamun nabiyyin. Ini adalah penutup bagi segala nabi-nabi. Ciri-ciri yang ada pada nabi akhir zaman ini pun telah pun ditulis dalam banyak kitab-kitab. Kalau kita perhatikan dalam sirah Nabi SAW, memang diceritakan dengan jelas nabi akhir zaman ini macam mana. Sehingga kan dalam Al-Quran kata mereka mengenali nabi mereka sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Ciri tersebut terlalu jelas. Sebab itu mereka ini, dosa besar mereka ialah takzibur rusul, mendustakan rasul. Sudah alamatnya terang lagi bersuluh, tetapi menderhaka lagi. Sampai begitu demikian. Kita ini tengok Nabi pun tak pernah, tapi alhamdulillah dengan hidayah yang Tuhan bagi, dengan jiwa kita orang Melayu ni lembut. Iman dengan beriman dengan benda-benda yang ghaib. Walaupun kita tak pernah melihat Rasulullah SAW, tapi kita boleh sayang Nabi. Musyrikin dan sebahagian daripada kafirin dan juga para Yahudi misalnya, mereka mengenali nabi-nabi mereka, tetapi mengingkari, bahkan wayaqtulunan nabiyyina bighairi haqq. Mereka membunuh nabi-nabi mereka tanpa hak. Sehingga mereka mencari ciri-ciri nabi akhir zaman itu. Orang Yahudi begitu cemburu dan mereka sangat bimbang sekiranya Nabi yang akan diutuskan akhir zaman itu bukan di kalangan orang Yahudi. Dan kita dapati dalam sirah Nabi SAW bahawa Nabi akhirnya dibunuh juga oleh orang Yahudi. Nabi kita Muhammad SAW dibunuh oleh orang Yahudi sebenarnya. Kewafatan baginda Nabi kita Muhammad adalah kesan daripada racun yang ditaruh di dalam kaki kambing yang dimakan oleh Nabi kita, dan ketika itu Jibril memberitahu bahawa ada racun, maka Rasulullah membuangnya. Cuma sebahagian air liur yang sudah pun bercampur dengan sedikit racun itu masuk ke dalam tubuh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Okey, jadi surah yang kita nak baca ini seolah-olah surah ini watikah perlantikan untuk Nabi kita Muhammad SAW, Nabi untuk penutup bagi segala rasul dan segala anbiya. Yang paling mulia, makhluk yang paling agung di dalam dunia, dan kita sendiri menumpang banyak tuahnya Nabi kita Muhammad SAW. Baik, insya-Allah ayat ini
pada peringkat awalnya ada 5 ayat. Yang inilah yang pada peringkat awal yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula ayat 6 sampai habis, ayat itu dia bukan turun selepas itu. Lama juga tempoh nak turunnya. Tak adalah lepas itu esok lusa baru turun ayat ke-6, tak. Ayat yang kelima ini ialah penurunan yang pertama kali yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat di Gua Hira di Bukit Jabal Nur. Baik, insyaAllah kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika. Baca olehmu. Ya, baca olehmu ya Muhammad dengan nama Tuhan engkau, yakni kata olehmu bismillah. Jadi kata olehmu bismillah. Nabi ditahan oleh Sayyidina Jibril sebenarnya. Apabila Nabi melihat sosok tubuh tersebut, Nabi nak turun daripada bukit tersebut, tetapi ditahan oleh Jibril. Jibril kata, Iqra', baca. Maka Nabi berulang kali mengatakan bahawa ma ana biqari, aku tidak boleh membaca. Maka oleh kerana disebut aku tidak boleh membaca, maka disebut lagi Iqra' bismi rabbika, sebutlah dengan nama Tuhanmu. Maknanya apa? Maknanya mintalah pertolongan dengan nama Tuhanmu dan jadikanlah alat untuk mendapatkan, yakni membaca yang susah bagimu, kena minta tolong daripada Tuhan. Kamu tak boleh baca, maka kamu kena minta tolong Tuhan. Allah sudah membiasakan Rasulullah dengan ujian yang banyak. Kalau kita baca dalam ayat Wadduha sebelum ini, ketika kamu yatim, maka siapa yang menolong kamu? Ketika kamu dalal di situ tafsiran banyak ulama. Tetap kami tidak tinggalkan kamu. Kami tidak pernah mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Kami tak pernah marah kamu. Dalam keadaan ditinggalkan oleh ayah dalam usia yang bukan usia lagi dah, memang tak ada usia lagi di dunia waktu tu. Belum lagi dilahirkan, ayah dah tak ada. Kemudian ibu tinggal. Kemudian bapa saudara tinggal. Kemudian datuk tinggal. Kemudian bapa saudara tinggal. Bertingkat-tingkat ujian Nabi sehinggalah Khadijah pun tinggal Nabi. Tinggal itu dengan makna meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala membiasakan bahawa akulah Tuhan kamu yang sentiasa membantu kamu. Tak pernah tinggal kamu. Maka kali ini aku nak minta kamu iqra', baca. Pun tak boleh baca, maka mintalah tolong dengan aku. Seolah-olah itu isyarat bahawa mintalah tolong dengan aku dalam apa jua perkara. Dalam perkara ini kamu tak boleh baca, maka sebutlah dengan nama Tuhan. Jadikanlah perbuatan ini, yakni ikhlas kerana Allah, dan lakukanlah semata-mata pun kerana Allah. Sesungguhnya ibadah itu jika kerana Allah, maka bagaimana syaitan berani untuk mengganggu ibadat kita. Itu isyarat kepada kita. Maknanya apa yang kita buat mesti dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermakna kita di sini bila nak sebut iqra', membaca, bukan semata-mata membaca kita akan jadi berilmu. Tetapi sambungan kepada iqra' ialah bacalah dengan nama Tuhan. Ya, jadi baca dengan nama Tuhan, maka kita kena melihat Al-Quran secara holistik. Dalam ayat lain Tuhan ada menyebut Iqra' bismi rabbikal ladzi, itu dengan makna fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebab ada yang mengangkat nilai Iqra', maknanya dia boleh baca sehingga dia jadi alim. Tidak ada seorang pun yang alim di dunia ini tanpa guru. Ya, dengan hanya membaca maka dia tidak akan mampu menjadi alim. Ya, tidak ada. Itu melanggar adat. Walaupun akal tidak menegah. Tetapi sebenarnya tidak ada di dunia ini yang tanpa guru dia boleh menjadi alim secara adatnya, dan hanya membaca dia tidak mampu untuk menjadi alim. Kerana ayat lain Al-Quran mengatakan bahawa fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu dah tak tahu, kamu kena bertanya kepada mereka yang tahu. Ya, syarat kepada berguru. Baik. Iqra' bismi rabbika, yang mana bismi rabbika, rabbika kamu itu, Tuhan kamu itu, allazi khalaq, Tuhan yang menjadi makhluk sekaliannya. Ya, segala apa yang ada di permukaan dunia bumi ini semuanya Allah Subhanahu wa taala yang cipta. Maka di sini Allah Taala menyebut dengan khalaq, aku yang mencipta, termasuk kamu dan juga segala apa yang ada di jagat raya ini semuanya adalah ciptaan aku. Ya, jadi
apa yang ini ingin disebut dalam surah ayat pertama, iaitu jadilah orang yang mampu membaca dengan kekuasaan Allah yang menciptakanmu dan menghendakimu setelah engkau tidak dapat melakukannya. Sesungguhnya Nabi Muhammad tak boleh membaca, tidak boleh menulis kan. Ummi, dalam Quran pun sebut ba'asa fil ummi, maknanya kami diutuskan al-ummi, ummiyin, seseorang yang tidak boleh membaca. Tetapi dia adalah orang yang paling faham dalam dunia. Tidak ada yang lebih alim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang akan mampu melebih faham daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia tidak boleh dia tidak boleh membaca. Diketahui semua maklum, ma'ruf bahawa Nabi sejak daripada berada di Madinah, semua orang musyrikin pun tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu membaca. Bila dah tak boleh membaca, tiba-tiba boleh menyebut satu-satu perkara. Menyebut ayat Al-Quran dengan bahasa yang Arab yang cukup tinggi. Maka inilah isyarat kepada wahyu, isyarat kepada mukjizat. Ya, tidak ada seorang yang hebat bahasa Arabnya boleh menulis ataupun menyebut ayat Al-Quran sebagaimana menyebut satu bahasa Arab yang boleh menandingi kehebatan Al-Quranul Karim. Baik, dari sinilah apabila Nabi boleh menyebut pula peristiwa-peristiwa secara detail yang berlaku 1000-2000 tahun yang dulu pun Nabi boleh menyebutnya, maka di situ jelaslah bahawa Al-Quran ini bukan ciptaan manusia, tetapi ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana min 'alaq, yang menjadi akan manusia daripada 'alaqah. Alaqah ini dia darah seketul yang berpaling daripada nutfah. Nutfah ni mani lelaki, perempuan. Kerana kejadian manusia mulanya nutfah. Ya, dia ada peringkat kejadian manusia. Ini Allah Ta'ala boleh nak menerangkan bahawa peringkat kejadian manusia. Ya, yang pertamanya bermula daripada alaq. Alaq ini dia bergantung. Kalau kita bahasa Arab, alaq ni gantung. Maknanya dia melekat, dia tergantung. Ya, darah itu dia gumpalan yang tergantung. Okey. Belum ada nyawa dan sebagainya, dia hanya pada peringkat awalnya. Dia cetusan daripada apa? Cetusan daripada nutfah. Jadi kejadian itu, nutfah ini air mani lelaki perempuan. Dua-dua sekali, kerana kejadian manusia mula nutfah 40 hari. Nutfah 40 hari. Ya. Kemudian jadi alaqah. Selepas mana air mani bercantum 40 hari di antara lelaki dan perempuan, kemudian jadi alaqah. Jadi alaqah 40 hari. Kemudian jadi pula mudghah. Mudghah ini dia daging seketul, manakala cukup 120 hari, 4 bulan, maka disitulah mula ditiupkan roh. Ya, mulalah ditiupkan roh. Yang pertama apa dia? Yang pertama nutfah, air mani 40 hari. Kemudian selepas itu nutfah alaqah 40 hari. Kemudian mudghah 40 hari. Selepas itu 120 hari 4 bulan. Sama juga 120 hari 30 kali 4 ia 4 bulan. Maka ditiupkanlah roh. Ini peringkat kejadian manusia. Sebab itu 40 sebagaimana yang saya sebut tentang angka 40 tadi. Orang dulu kalau dihantar pergi pondok ke, anak-anak dia pergi memondok dulu kan, jadi dia minta bertahan dulu 40 hari. Kalau tak tahan, dia kata 20 hari, 25 hari, 30 hari pun dah tak tahan dah, maka tutup guru kata baru nutfah, dah tak tahan dah, maknanya baru peringkat awal kejadian, dah tak tahan dah. Maksudnya dah tak mampu nak bertahan untuk pergi, maknanya kamu dah tak boleh nak pergi lebih jauh untuk capai matlamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala minta lagi baca. Iqra, baca olehmu ya Muhammad akan wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Dan bermula Tuhan engkau yang terlebih mulia itu Tuhan yang mengajar. Mengajar apa? Mengajar, menyuruh dengan qalam. Mula anbiya yang menyuruh nabi, yang menyurat.
Kalau kita tengok dalam kitab Nurul Ihsan tu, dia hanya menyurat, ya. Menyurat, iaitu orang-orang yang mula sekali pandai menulis. Menyurat ini ialah Nabi Idris alaihi salam. Padanya manfaat yang amat besar, tiada jadi betul kerjaan agama dan dunia melainkan dengan menyurat. Jadi menyurat ini satu tugas yang besar. Kita sendiri sampailah warisan-warisan yang ulama dulu tulis. Macam kita mazhab Syafi'i, kita ada kitab Al-Um. Maka selepas itu menyurat lagi para ulama, saring lagi apa pandangan-pandangan Imam Syafi'i dalam Al-Um, sehinggalah hari ini lahir banyak kitab. Ya, ada riwayat yang menyebutkan ketika mana Mongol masuk ke Baghdad menyerang umat Islam, punya teruk dia punya serangan Mongol itu, sehingga kan Al-Imam Ibn Katsir kata serangan Mongol ke atas dunia Islam ini dia adalah yang kedua yang dahsyat, teruknya, buruknya ia yang kedua selepas mana taufan Nabi Nuh yang berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sampai macam tu dahsyat. Sehingga macam tu dah dahsyatnya. Oh, sampai peringkat macam tu. Apa yang saya nak bagi tahu? Saya nak bagi tahu kata sehingga Mongol ini menggeledah, mengambil buku-buku khazanah umat Islam, iaitu hasil menyurat. Hasil menyurat ulama-ulama yang hebat zaman tersebut, kerana mereka ini sedar tanggungjawab mereka ialah menyebarkan agama, dan antara yang mereka nak kena buat ialah menyurat, menulis kitab supaya apa? Dapat disampaikan kepada generasi yang seterusnya. Ya, sampailah kepada generasi yang seterusnya. Sehingga apa, walaupun Mongol dia dijadikan, sebagian kata menyebut bahawa diletakkan kitab-kitab yang banyak yang ditulis oleh para ulama dulu, diletakkan dalam sungai Furat untuk dijadikan jambatan untuk dilintasi oleh kuda-kuda mereka. Banyak ulama dulu, walaupun sekarang kalau kita ikut teknologi sekarang, sepatutnya umat Islam lebih banyak menulis. Kerana kemudahan dah makin banyak, ada komputer, ada macam-macam teknologi yang hebat hari ini. Tapi umat dulu, dakwat kena buat sendiri, kertas kena buat, susah nak dapat, mahal. Nak buat sukar, tapi kitab-kitab banyak ditulis. Ya. Dan tiada dapat ketahui akhbar anbiya dan salihin yang dahulu-dahulu, dan segala hukum Allah dan kitab Allah, melainkan dengan surat. Ya, melainkan dengan surat. Hukum-hukum Allah pun dengan surat, kitab Allah melainkan dengan surat juga. Bahkan Nabi SAW minta supaya ucapannya, seruannya itu sampai kepada raja-raja yang nak dakwah dulu kan, maka digunakan surat juga. Jadi menyurat ini satu perkara yang besar dalam agama kita. Dan pada Allah lauh dan qalam, menyurat ia kehidupan orang miskin, perhiasan orang kaya. Ini yang disebut sebagai apa? Selepas itu Allah Ta'ala menyebut allamal insana ma lam ya'lam. Maka Tuhan tersebut ialah Tuhan yang mengajarkan manusia sesuatu yang manusia tidak tahu. Hatta Nabi SAW pun tidak tahu, melainkan hanya dengan pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْخُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ, macam-macam. Kalau وَمَا أَدْرَى tu, guru kita akan sebut, kamu tahu tak Muhammad apa itu hutamah misalnya. Banyak lagi وَمَا أَدْرَى yang lain. Maka di situ ditulis bahawa kamu pun tidak tahu, wahai Muhammad, melainkan Tuhan yang memberitahu kamu. Jadi apa jua ilmu yang ada di atas muka bumi ini, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu saya tidak gemar, saya tidak setuju jika kita membeza-bezakan ilmu yang disebut sebagai ilmu syarak. Oh, ini ilmu akademik. Ini ilmu syarak. Matematik, ini bukan ilmu dunia. Yang ni ilmu akhirat. No. Semuanya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil dari kita memisah-misahkan itulah, hasil itu menjadikan kita ini fahaman sekular bertambah-tambah. Kerana sudah berlaku pemisahan di antara ilmu, di antaranya matematik misalnya. Kita anggap bahawa matematik ini bukan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, semuanya ilmu Allah. Ya. Semuanya ada fungsi untuk menyebarkan agama Allah melalui bidang masing-masing. Dahulu Ibn Sina, Al-Khawarizmi, mereka faham bahawa ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cuma martabat saja mungkin berbeza,
Tetapi tetap ia adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tetap ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada pula hari ini, dia hebat dalam bidang akademik. Akademik itu isyarat kepada matematik, bahasa Inggeris, apa lagi sains, apalah fizik, kimia, itu akademik. Habis kalaulah ilmu itu syariah, al-fiqh, kemudian ilmu apa lagi? Ilmu aqidah, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, itu bukan akademik. Tidak, semua itu akademik. Istilah kita hari ini menyebabkan orang melihat ilmu itu sudah ada pecahan-pecahan. Ini milik Allah, ini bukan milik, ini sudah menjadi ilmu dunia dan sebagainya. Ini masalah umat kita di akhir zaman ini. Jadi allamal insana ma lam ya'lam, mengajar Allah akan manusia itu barang yang tiada ia ketahui daripada jalan agama. Ya, daripada jalan agama dan dunia, dan menyurat dan tukang keadilan, supaya jadi kesenangan dunia dan akhirat bagi mereka menurut ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Tuhan mengajarkan semua ilmu. Sebenarnya apa yang kita tahu hari ini dengan apa yang kita tak tahu, yang tak tahu tu berjuta-juta kali ganda lebih banyak. Sehingga kan ada satu ilmu yang disebut dengan ilmu ladunni. Ilmu ladunni ni kadang-kadang kita tak ada. Allah Ta'ala bagi kepada sebahagian manusia sahaja. Sebagaimana hadis Nabi SAW kata, man amila bima alima, siapa yang beramal dengan apa yang dia belajar, razaqahullahu ma lam ya'lam, Tuhan akan menganugerahkan sesuatu yang dia tidak tahu. Kadang-kadang dia seorang je tahu, ini dipanggil ilmu ladunni. Tuhan boleh anugerahkan pada seseorang yang terpilih sahaja. Ya betul, yang terpilih sahaja. Jadi jangan anggap bahawa ilmu ini kadang-kadang yang kita mampu baca, yang kita mampu dengar, itu saja. Banyak lagi yang tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kerana ilmu, Allahu Akbar, kalau kita duduk dengan ahli ilmu, tahulah kita ni kedudukan kita macam mana. Ya, sehingga kan pernah al-Imam Sayyidi Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas ni kisahnya banyak yang sonok-sonok kita dengar. Saya nak bagi tahu kata satu ilmu yang tidak diketahui. Bila Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala anhu, dia ingin mengenali Ali Al-Khawas, ya, dan dia ingin belajar daripada Ali Al-Khawas, kerana Ali Al-Khawas ni ahli hikmah, ahli tasawuf sufi. Maka pada satu hari dia berjumpa dengan Ali Al-Khawas, maka dia memberitahu bahawa aku ingin belajar daripada kamu. Maka Ali Al-Khawas mengatakan bahawa boleh, tapi dengan syarat kamu kena masuk di dalam pasar. Maka kamu carilah di dalam pasar itu seorang yang paling hina, maka kamu ciumlah tangannya. Ya, itu syarat Ali Al-Khawas. Kalau nak belajar dengan aku, kamu masuk dalam pasar ini, kamu cari siapa di kalangan orang yang ada dalam pasar itu yang paling hina, dan kemudian kamu ciumlah tangannya. Maka masuklah Imam Abdul Wahab mencari orang-orang yang dalam pasar itu, siapa yang paling hina. Maka dia tidak berjumpa walaupun seorang pun. Maka dia berjumpa Ali Al-Khawas, dia kata, wahai Ali, Sidi Ali, aku tidak menjumpai sesiapa pun yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agakkannya dia telah pun berjaya, kerana dia tidak menjumpai seorang pun yang hina. Maka kata Ali Al-Khawas, kamu melupa bahawa kamulah yang paling hina. Sebenarnya kita yang kena pandang diri kita yang paling hina sekali. Maka ciumlah tangan kamu sendiri. Isyarat kepada kita ini semua kena rasa kita lah yang paling hina. Itu juga satu ilmu. Siapa tak kenal Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, orang yang hebat, orang yang alim. Tapi bagi dia, walaupun secebis ucapan yang sedemikian pun, tarbiyah yang begitu singkat pun, memberikan satu ilmu yang sangat hebat kepada diri dia. Itu belum lagi kita temui ilmu-ilmu hikmah. Banyak ilmu-ilmu hikmah yang kadang-kadang saya jumpa dengan tok guru sekian-sekian, maka dia bagikan. Kita kadang-kadang kita jumpa. Kerana ilmu ini banyak benda. Dia boleh dapat daripada al-naqli, dalil-dalil naqal. Kemudian kita boleh dapat dari dalil aqli, daripada fikir. Dan yang ketiganya disebut dengan al-wujud. Benda-benda yang wujud. Benda wujud ni yang banyak. Kadang-kadang daripada tajribah. Tajribah ini disebut dengan eksperimen. Kita tak buat, tapi orang boleh pernah buat. Dia dapat. Maka dia sebarkan. Tu kadang-kadang kita jumpa ada tok guru ni, dia ada hikmah dia. Betul tak? Saya pernah jumpa kadang-kadang ada ilmu tok guru ni, dia dapat hikmah sekian-sekian.
maka kita pun buat beramal berkesan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kerana memang Nabi sendiri pun kata, kalaulah kamu boleh memberikan manfaat dengan apa-apa perkara, tajribah dia buat. Memanglah Nabi tak pernah buat, tapi benda tu bukanlah benda yang pelik. Bila buat, Nabi memberi dia dapat satu isyarat bahawa amalan ini mujarab sekian-sekian berdasarkan percubaan dia. Maka dia sebarkan kepada orang lain. Maka orang pun turut beramal dapat kebaikan juga. Ya. Jadi ilmu ini luas, jangan kita menghadkan kepada sesuatu ilmu tu begini saja. Apa ya, bila tak dengar sahaja, bila tak pernah dengar ya jadi pelik. Jadi sesat. Belum tentu. Ya. Banyak lagi ilmu lain yang kita mungkin tak tahu. Dan inilah kata Allah Subhanahu wa taala, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini juga boleh kita ambil berkenaan dengan kisah Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam, kan? Tentang menebuk kapal, membunuh budak, kemudian macam-macam kan dalam peristiwa yang berlaku tu. Jadi itulah yang kita nak bagi tahu bahawa banyak lagi ilmu yang belum kita tahu sebenarnya. Baik, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sebenar bahawasanya sungguh-sungguh kalla. Tuhan tegaskan kalla innal insana la yatgha. La yatgha yang kita dah sebut taghut. Taghut tu hari inilah. Tagha. Sesungguhnya bahawa manusia ini melampaui had hukum Allah. Bahawa Allah lihat dirinya kaya harta. Turun ayat ini hingga akhirnya pada Abu Jahal. Jadi ayat yang ke-6 mula nak cerita tentang Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini namanya pun Umar, ya. Namanya Umar. Sayyidina Umar pun namanya Umar. Nabi SAW pernah berdoa supaya Allah Ta'ala menguatkan Islam ini bi'umarain, dengan dua Umar. Jadi sama ada Umar Al-Khattab ataupun Umar bin Hisham. Dia ini Abu Jahal. Ternyata yang menyahut, yang menerima Islam ialah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Abu Jahal ini dia kaya, melampaui had hukum Allah. Harta, kaya harta, turun ayat hingga akhirnya pada Abu Jahal menyatakan asbab yang menjadi lalai daripada tauhid Allah dan beriman dengannya itu kasih dunia dan harta. Kita pun sama, ya. Kadang-kadang bila kita cerita tentang Abu Jahal, kaya dunia, kaya harta, apa dua dia ni kata? Kasih dunia dan harta dan kemegahan. Maka kalau Abu Jahal pernah lalai dengan nikmat tersebut, kita semua pun akan jadi perangai macam dia kalau lalai juga dengan harta. Ini kaedah kata al-ibratu bi'umumil lafzi laisa bi khususis sabab. Kita ambil ibrah bi'umumil lafzi, lafaz yang umum. Maknanya Tuhan cerita pasal Abu Jahal, kita kena ambil pengajaran. Jangan jadi macam dia. Dia pernah lalai dengan harta dan kemegahan, maka di sinilah yang menghalang dia daripada tauhid Tuhan. Fir'aun juga demikian. Kemegahan yang Tuhan bagi, kaya hartanya, sihat tubuh badan menyebabkan dia lalai dari tauhid Tuhan. Kita dah jadi ahli tauhid. Tapi kita tak boleh nak tajdid tauhid kita, memperhebatkan tauhid kita. Sebab apa? Barangkali kerana kelalaian ini. Bab lalai harta ini Tuhan tak sebut dalam surah ini sahaja. Dalam surah yang lain, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kamu kerana memperbanyakkan harta. Jadi harta. Dalam ayat yang lain Tuhan kata lagi lalai dengan apa? Lalai dengan anak, isteri. Jadi banyaknya nikmat di dunia ini boleh lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya Tuhan tak ada apa sebarang mudarat kalau kita lalai mengingati dia. Tapi kitalah yang akan menerima akibatnya. Kitalah yang akan jadi buruk. Kitalah yang akan mudarat sekiranya kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Daripada tauhid Allah dan beriman dengannya itu kasih dunia dan harta dan kemegahan. Maka antara ayat ini dengan yang dahulu lama masa. Nampak tak saya sebut tadi? Lama masa. Dia bukannya hari ini turun 5 ayat sampai malam ya'lam, esok ke lusa turun. Tak. Lama masa selangnya tu. Lama masa maka Rasulullah SAW suruh hubung dengannya. Inna ila rabbika ruj'a, bahawa kepada Tuhan engkau wahai manusia itu kembali dengan hidup hari kiamat.
maka membalas ia akan orang kafir dengan barang yang mustahaknya. Yang berhak bagi orang kafir maka pasti akan dibalas. Kita semua ada mustahak kita. Kita dapat mustahak dengan makna berhak dapat. Maka akan diberi dengan apa yang kita berhak. Ya. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyebut dalam Quran, kalau kamu diberikan harta, kelalaian, megah, apa saja yang kamu buat di dunia, banyak dalam ayat Quran akan sebut apa? Ingat, kamu akan kembali pada aku. Kamu akan patah balik kepada aku. Kamu ada banyak harta, apa sahaja buatlah, makanlah, minumlah. Ingat, kamu akan patah balik kepada aku. Selalu Tuhan sebut sedemikian. Maknanya kita ini, apa isyarat kepada patah balik? Patah balik itu maknanya Tuhan akan hisap balik. Nikmat yang aku bagi tadi, apa yang kamu buat, kamu proses sehingga ia akan menjadi tauhid kepada aku bertambah, iman kepada aku bertambah. Maknanya apa fungsi, apa hubungan dia dengan aku. Kalau tak ada langsung akan ditanya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Adakah engkau lihat mereka yang menegah akan hamba Allah apabila sembahyang, yakni Abu Jahal menegah Rasulullah daripada sembahyang, iaitu katanya, adakah kamu lihat Muhammad sujud, mukanya hadapan kamu? Maka jawab kaumnya, bahkan kami nampak Nabi Muhammad sembahyang, kami nampak Muhammad sembahyang. Maka kata ia, demi Lata dan Uzza, jika aku lihat, aku hendak pijak atas tengkuknya. Oh, ini kata-kata Abu Jahal. Kalau aku nampak Muhammad sembahyang, aku akan hendak pijak atas tengkuknya dan sembam mukanya ke tanah. Maka datang ia pada suatu hari, lihat Rasulullah sembahyang, maka pergi ia tiba-tiba undur belakang dan tadah dengan tangan hadapan mukanya. Maka dikata baginya, apa kerana kata ia antara aku dengannya parit api? Maka sabda Nabi, jika ia hampir nescaya sambar akan dia. Nak pergi pijak tengkuk Rasulullah ketika sembahyang, ketika nak pergi, tiba-tiba ada satu parit Tuhan jadikan dan dalam parit itu ada api yang menyala. Maka Abu Jahal terpaksa undur. Kalau pergi juga Rasulullah kata akan sambar dia. Baik. Begitu tega lah. Istilah kita ni panggil tega lah. Maknanya tergamak betul mereka ini nak buat jahat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun Nabi tak pernah buat jahat kepada mereka. Ajakkan Nabi tak ada lah sampai ajak dan memaksa masuk. Ya. Sebagaimana Nabi pergi ke Taif, Nabi pernah mengajak, Nabi bawa risalah, tapi Nabi tak paksa. Nabi sendiri mengatakan, la ikraha fid din. Tidak boleh berlaku paksaan dalam agama. Tapi kalaulah kamu tak terima, kamu tak perlu nak kena pijak tengkuk Nabi. Kamu tak perlu nak kena baling batu dekat Nabi sampai berdarah. Habis dalam capal Nabi kita Muhammad SAW bertakung darah. Ini kata Nabi ni rahmat dia tinggi. Ya. Sampai bila mana malaikat minta supaya Nabi kita Muhammad tunjukkan bukit mana yang perlu dicabut untuk aku hempapkan kepada penduduk Taif yang mendera kamu ya Muhammad. Jawab Nabi kita Muhammad SAW, tidak perlu, kerana aku mendoakan kepada mereka supaya yang akan lahir daripada bumi Taif ini, daripada sulbi, tulang-tulang sulbi penduduk di Taif ini, mereka yang akan keluar, mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi kita. Kita nak jadi macam Nabi ni memang tak boleh, tak mampu. Ya. Tak mampu, sebab tu kena selawat banyak-banyak supaya sebahagian daripada sifat Nabi itu sikit-sikit, percikkan rahmat Nabi itu masuk dalam jiwa kita. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Adakah engkau lihat, fikir. Ara'aita maknanya adakah kamu lihat. Lihat di sini tak lihat saja, tak tengok saja, lihat dengan makna tilik ataupun fikir. Ara'aita in kana 'alal huda. Adakah engkau lihat, fikir, jika ada ia menegah orang sembahyang itu atas jalan hidayah Allah, atau ia suruh dengan jalan taqwa Allah. Maka Tuhan minta kita fikir, kalaulah dia larang Nabi sembahyang, dia cegah Nabi sembahyang, takkan itu jalan taqwa? Maka sudah tentu Abu Jahal tak pernah takut dengan Tuhan. Itu bukan jalan hidayah. Perangai tegah orang sembahyang itu takkanlah dia mengajak kepada kebaikan. Seolah-olah begitu Tuhan buat persoalan. Ya, takkanlah itu yang terbaik
Katakanlah itu jalan hidayah. Atau ia suluh dengan jalan taqwa. Tuhan tanya bukan nak cakap kata ini satu soalan yang Tuhan buat sebenarnya nak menunjukkan bahawa itu bukan jalan yang baik, itu jalan yang jahat, itu jalan yang dusta, itu jalan yang merugikan. Jadi soalan walaupun tak ada jawapan, sebenarnya kita boleh dapat jawapan dengan jalan yang lebih mudah. Dengan soalan macam tu yang kita selalu juga tanya anak-anak kita kan. Kita tanya, kita buat dalam bentuk soalan. Tapi soalan tu bukan berhajat kepada jawapan sangat. Tapi nak menyebut bahawa apa yang dia buat tu tak betul. Ya. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Adakah engkau lihat fikir jika ia dusta Nabi dan berpaling daripada iman itu? Jadi ini beberapa soalan yang Tuhan buat untuk kita faham bahawa Abu Jahal dia mendustakan Rasul, ya. Kamu tak lihatkah perangai dia itu dengan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tiadakah ia ketahui, yakin dengan bahawa Allah Ta'ala itu ketahui perbuatannya. Tuhan tahu perbuatan Abu Jahal itu. Dan dustanya Tuhan tahu. Dan berpalingnya Tuhan tahu daripada iman. Tiadakah engkau ajaib ya mukhatab. Kafir aduwallah. Tegah Nabi pesuruh Allah daripada ibadah Allah. Maka lagi balasan Allah kerjaannya, bukan kerajaannya, kerjaannya dengan neraka. Jadi satu penegasan daripada Allah, apa sahaja yang Abu Jahal buat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya akan dibalas dengan neraka. Kala takkan ada seperti itu, yakni tiada boleh Abu Jahal tegah Nabi daripada ibadah Allah dan suruh sembah Lata dan Uzza itu. Lata dan Uzza ini nama Tuhan yang mereka anggap Tuhan lah. Di dalam Kaabah itu banyak dewa-dewa, ya. Sebab itu mereka kata kami menyembah ruh yang tinggal di dalam berhala tersebut. Antaranya Lata dan Uzza. Ya, Lata dan Uzza. Maka jaminan daripada Allah, Muhammad takkan ikut. Maka di sini kita faham bahawa takkan sekali-kali Muhammad akan berterusan menjadi Rasul dalam keadaan hidayah Allah dan pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. La illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Demi Allah, jika ia tiada berhenti daripada kufurnya itu, sungguhnya kami tarik dengan ubun-ubun kepada neraka dengan kuat sekali. Ini ayat yang menceritakan tentang neraka ini semuanya dirantai, ditarik, dibelenggu, dihumban. Kerana apa? Kerana manusia takkan masuk sendiri. Tak ada yang nak masuk dalam neraka. Tetapi dipaksa masuk. Jadi macam Abu Jahal akan apa? Ditarik, kami tarik dengan ubun-ubun kepada neraka dengan kuat sekali. Ya. Tapi Abu Jahal dah digelapkan mata hatinya, maka dia tak boleh, walaupun disebut bahawa dia akan ditarik ubun-ubunnya, maka dia tidak beriman juga pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun orang yang dusta, yang banyak kesalahan dusta Allah dan Rasulnya dan Quran hari kiamat. Dan lalu Abu Jahal satu hari dengan Rasulullah duduk sembahyang, maka kata Abu Jahal, tiadakah aku tegah engkau daripada sembahyang? Abu Jahal kata, bukankah aku larang? Bukankah aku tak bagi kamu sembahyang, wahai Muhammad? Kenapa kamu sembahyang juga? Lebih kurang macam tu. Maka jawab Nabi dengan perkataan yang kasar dan hambat akan dia, kata Abu Jahal, sungguh engkau ketahui tiada dalam Mekah ini lelaki yang terlebih banyak kaum rakyat daripada aku. Ini bongkaknya Abu Jahal, dia kata, kamu takkan jumpa orang yang terlebih banyak kaum lain daripada aku. Banyak pengikut lain daripada aku. Aku penuh akan padang ini jika engkau suka dengan kuda perang dan panglima perang muda-muda. Firmannya, fal yada'u nadiyah. Maka hendaklah seru Abu Jahal akan kaum rakyat ahli majlisnya. Mari lawan engkau Muhammad. Syarat Abu Jahal ini menunjukkan bahawa dia banyak pengikut. Dia boleh jatuhkan Rasulullah bila-bila masa yang dia nak. Sanada'u zabaniyah. Lagi kamu seru malaikat zabaniyah yang besar-besar. Dia tak tahu bahawa di belakang Nabi SAW ada malaikat tentera Allah yang lebih hebat daripada itu.
Ya, ini apabila kita menolak beriman dengan perkara yang gaib, dan Al-Quran sendiri banyak menyebut bahawa mereka yang beriman dengan perkara yang gaib. Jadi oleh kerana mereka hanya beriman dengan perkara yang mereka nampak, maka dengan sebab itu mereka mendustakan segala perkara gaib yang diberitahu oleh Nabi SAW. Jadi sebab itu banyak perkara gaib yang membantu Nabi SAW, malaikahnya, bahkan Allah itu sendiri pun mereka tidak pernah melihatnya. Maka sudah tentu mereka menafikan semua perkara. Mereka nak beriman dengan perkara yang mereka nampak saja. Sama macam mereka beriman dengan duit, pangkat, kemegahan mereka. Yang mereka nampak, maka itu saja yang mereka rasa ada kebaikan. Kalla, tiada kerjaan seperti itu, yakni tiada boleh Abu Jahal tegah Nabi dari sembahyang dan suruh sembah Lata dan Uzza. Sekali lagi Tuhan kata takkan. Sama sekali Muhammad tidak akan mengikut Abu Jahal sampai bila-bila. Kalla la tuti'hu, jangan engkau taat. La tuti'hu. Tuti' maknanya ta'ah. La tuti'hu, jangan engkau taat akan dia ya Muhammad pada tinggal sembahyang dan sembah lain. Tak perlu kamu nak kena ikut dia. Kalau dia menjanjikan kamu pangkat kemegahan pun tak perlu ikut dia. Jangan kamu ikut dia, kata Allah Taala pesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuti'hu wasjud. Wasjud maknanya sujud. Tapi makna kepada sujud ini ialah as-salah. Kalau kita belajar dalam ilmu sastra Arab disebut menyebut sebahagian tetapi memaksudkan keseluruhan. Di sini dia sebut sujud maknanya solat. Ada ayat lain disebut rukuk maknanya solat. Ya, sama lah macam kita kan. Sebut benda kecil tapi nak bagi tahu benda besar. Contoh kalau kita cakap dekat anak ke, kecil-kecil dululah kan. Kita nak keluar, kalau dia nak ikut kata, kalau nak ikut mami, nak ikut ibu, nak ikut mama ke, pergi pakai seluar, pergi pakai baju. Sebut pakai baju tapi yang sebenarnya sekali dengan seluar lah. Maknanya bersiap. Kan? Menyebut perkara yang lebih besar. Tapi sebut benda kecil. Sama macam ini wasjud dan sembahyang. Maknanya sembahyang. Wasjud dan sembahyang olehmu ikhlas bagi Allah semata-mata. Waqtarib, dan hampir oleh dirimu engkau dengan Allah Ta'ala dengan banyak ibadatnya dan dengan doa tiap-tiap waktu. Jangan lupa pada suruhnya dan tegahnya tiap-tiap kelakuan itu. Ya, ini pesanan Nabi SAW. Allah Ta'ala berpesan banyak pada Nabi untuk hampir kepada Allah, sabar, kemudian taat, kemudian doa dan sebagainya. Ini yang selalu Tuhan pesan. Kerana apa? Kerana Nabi akan melalui mihnah, cabaran yang besar di dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi perlukan rohani yang kuat itulah. Maka Allah Ta'ala menyediakan lapangan-lapangan ibadah yang banyak kepada Nabi SAW untuk bertaqarrub. Jadi selesai suratul Alaq, ya, 19 ayat. Saya baca secara ringkas. Saya saget sekali baca tu boleh khatam. Kalau ayat yang panjang tu 2 kali baca. Kalau kita baca banyak sangat, 4 kali 5 kali kelas baru habis, nanti saya risau ramai yang bosan, ya. InsyaAllah selesai suratul Alaq pada malam ini. Jadi ada 9 minit lagi, insyaAllah kita sama-sama kita baca suratul Mulk, ya, suratul Mulk. Saya minta maaf suara saya macam tak apa nak ada, sebab apa lah. Okay, sebab hari ni program banyak sikit. Di mikrofon tu dia tarik suara. Saya rasa semua dah bersedia dengan surah Al-Mulk untuk kita sama-sama membaca. Kita habis kita baca, insya-Allah kemudian kita akan serahkan kepada ni lah, kepada pengacara majlis insya-Allah. Kan betul tak saya baca dulu baru serah kan? Ke serah dulu baru baca? Betul Ustaz. Silakan baca Al-Mulk dulu baru surah majlis insya-Allah. Baik, baik. Sekejap
Tak buka Quran ke? Ya, saya nak cari 562 kan? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا
وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Jadi saya serahkan semula kepada pengacara majlis, insya-Allah. Persilakan. Allah Rabbul Alamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak Ustaz. Alhamdulillah hari ini habis kita tafsir satu surah Al-A'la. Insya-Allah. Confused dengan Al-A'la dengan Al-A'la. Insya-Allah. Kalau nanti kita masuk Alhamdulillah. Surah Al-A'la. InsyaAllah boleh kita masuk. Ikutlah kalau saya ikut je, kalau ada permintaan boleh bagi tahu kita nak ambil surah yang mana-mana kita baca. Boleh juga Ustaz. Boleh insya-Allah. Okey, baik. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh tadi hingga ke saat ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Ustaz, saya buat sikit bahan kuliah esok Ustaz Silakan. Kuliah subuh kita seperti biasa 6.45 pagi, bacaan Yasin, tahlil, doa, selawat dan tazkirah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Mahmud bin Mastam. Kuliah duha kita besok dengan Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nur Rashid bin Haji Muhammad Yasin Idris Al-Karomi pada pukul 9.45 pagi dengan soal hati. Kuliah asar kita Misbahud Duja Syarah Safinah An-Najah 5.15 petang bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh. Kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran 8 malam Fiqh darah haid, nifas dan istihadah. Dan kuliah isyak kita 9.15 malam Tahsin Al-Quran dan Makhrijul Huruf bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Terima kasih kepada semua jemaah yang sudi berinfak di tabung Gemenur Iman. Semoga dengan infak kita itu kuliah-kuliah di Gemenur Iman dapat diteruskan, dapat dijalankan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Dan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih, kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ila liqa. InsyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Sabtu kot insyaAllah bersama dengan kuliah fiqh ya insyaAllah. Nanti saya akan cari topik lah untuk kuliah fiqh hari Sabtu ini insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya minta maaf atas kekurangan yang mungkin berlaku di pihak saya, yang baik dari Allah, yang buruk dari kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.